Halo, nama saya Olga Rachel binti Adnan, Nometrik PT 252289T. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan gamifikasi dalam pendidikan. Gamifikasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi pada masa kini telah mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran, yaitu PDP di sekolah. Dengan adanya penggunaan kaedah tradisional yang berulang, yang menyebabkan pelajar di dalam kelas berasa hilang fokus, kurang minat terhadap pembelajaran, dan seterusnya, yaitu gamifikasi diperkenalkan untuk menerapkan elemen permainan seperti kuis yang mempunyai cabaran, ganjaran, dan sebagainya. Gamifikasi ini menjadikan pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, menarik, dan meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar. Seterusnya, kita masuk dalam isu dan masalah yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah murid menjadi hilang fokus karena merasa bosan. Kedua, pembelajaran ini lebih kepada berpusatkan guru, seperti guru hanya bercakap di hadapan kelas dari awal hingga akhir sesi pembelajaran. Yang ketiga, murid menjadi kurang yakin. Hal ini mungkin disebabkan seorang murid ini adalah introvert dan mereka berasa tidak yakin untuk memberitahukan jawaban karena rasa jawaban mereka itu adalah salah. Seterusnya, interaksi dalam bilik darjah adalah lemah. Hal ini karena mungkin guru tidak wujudkan kumpulan ataupun tidak menjalankan aktiviti yang menarik minat pelajar. Mereka hanya terdiri di kelompok yang kecil dan tidak berkomunikasi dengan rekan yang lain. Kurang mengambil tahu pendapat mereka hanya di situ sahaja. Mereka tidak berinteraksi dengan rekan yang lain. Mungkin rekan yang lain mempunyai ide yang lain. Seterusnya, yang terakhir adalah kaedah pembelajaran yang berulang dan sama. Ini sering berlaku apabila guru menggunakan kaedah tradisional. Guru hanya gunakan alat bantu mengajar seperti buku teks dan marker pen, papan tulis. Guru hanya menulis apa yang ada di dalam buku teks. Dan hal ini menyebabkan murid menjadi hilang fokus, tidak dapat memberikan ide atau tidak dapat untuk bertanyakan soalan disebabkan guru tidak memberikan peluang pelajar untuk berpikir. Guru juga tidak memberikan aktiviti yang boleh mewujudkan suatu pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih mengaktifkan penglibatan murid. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya, Cherilyn Sarat Jobit, akan membentangkan cadangan strategi gamifikasi yang dicanangkan ialah misi kuis berperingkat menggunakan aplikasi Kahoot. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan fokus, minat, dan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui elemen gamifikasi seperti mata ganjaran, leaderboard, dan rencana pencapaian. Aktiviti dilaksanakan secara berperingkat bagi membantu murid memahami isi pembelajaran dengan lebih sistematik dan berkesan. Selain itu, strategi ini mewujudkan persaingan yang sehat, dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan juga menggalakkan kerjasama dan komunikasi dalam kalangan murid. Pada masa yang sama, guru dapat memberikan maklum balas segera untuk membantu murid mengenal pasti serta memperbaiki kesilapan mereka. Secara keseluruhannya, strategi ini menjadikan pembelajaran lebih aktif, interaktif, dan menyeronokkan, di samping membantu membangunkan kemahiran pembelajaran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Seterusnya, untuk 4.0, dalam projek ini, gamifikasi digunakan untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Guru akan menerangkan objektif pembelajaran, peraturan permainan, dan sistem ganjaran sebelum aktiviti dijalankan. Murid kemudian dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil bagi meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Aktiviti seperti kuis, interaktif, dan cabaran pembelajaran dijalankan menggunakan aplikasi seperti Kahoot dan Quizy. Pada akhir aktiviti, guru akan membuat penilaian dan refleksi bagi melihat
tahap perkesanan pembelajaran pada hari. Seterusnya, untuk 5.0, elemen permainan yang digunakan dalam projek ini ialah seperti kutipan mata, lencana pencapaian, cabaran atau misi ganjaran, maklum balas, segera dan kerjasama berkumpulan. Semua elemen ini membantu meningkatkan motivasi, minat dan perlibatan murid dalam proses PDP. Selain itu, gamifikasi juga menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan, kreatif dan berkesan. Oke, seterusnya ialah penilaian keberkesanan impak projek gamifikasi. Penilaian yang pertama ialah melalui soal selidik murid. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai tahap minat, motivasi dan kefahaman mereka selepas mengikuti aktiviti gamifikasi. Penilaian kedua ialah pemerhatian guru. Guru akan memerhati tingkah laku murid seperti tahap fokus, komunikasi, kerjasama dan penglibatan mereka sepanjang aktiviti dijalankan. Selain itu, keberkesanan gamifikasi juga boleh dinilai melalui pencapaian murid. Guru boleh membandingkan markah kuis atau ujian sebelum dan selepas bagi penggunaan gamifikasi bagi melihat peningkatan prestasi akademik. Seterusnya, refleksi murid membolehkan murid berkongsi pengalaman, cabaran dan perkara yang dipelajari sepanjang aktiviti berlangsung. Melalui refleksi ini, guru dapat memahami pengalaman pembelajaran murid dengan lebih mendalam. Di samping itu, kehadiran dan penglibatan murid juga boleh dijadikan petunjuk keberkesanan gamifikasi. Jika murid dengan lebih konsisten dan aktif menyertai aktiviti pembelajaran, ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan berjaya menarik minat mereka. Akhir sekali, maklum balas guru digunakan untuk menilai sama ada objektif pembelajaran telah dicapai dan mengenal pasti penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa akan datang. Sebagai kesimpulan, yang pertama, gamifikasi membantu mengatasi masalah murid bosan, kurang fokus dan kurang aktif. Kedua, membantu membangunkan kemahiran pengajian abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Dan akhir sekali, gamifikasi berpotensi melahirkan murid yang lebih aktif, kreatif dan berdaya saing. Sekian, terima kasih.